Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin MBI edisi ke-17. Saya Akbar Ghazali. Dan saya Dina Othman. Berikut paparan utama edisi kali ini. MBI laksana 4 inisiatif bantu pulihkan ekonomi masyarakat setempat. MBI, pihak berkuasa tempatan pertama, perkenal pengeluaran permit penjaja sementara secara pandu lalu. 200 peniaga pasar malam di Ipoh terima bantuan MBI prihatin. Majlis Bandar Ipoh MBI sentiasa komited dalam melaksana pelbagai inisiatif bagi memulihkan ekonomi masyarakat setempat. Ia terbukti apabila 4 strategi telah diperkenalkan sebagai rangsangan ke arah pemulihan dalam menghadapi situasi pandemik COVID-19 ketika ini. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumainzi Baharin berkata, mewujudkan lebih peluang pekerjaan, menyediakan platform dan ruang perniagaan kepada warga kota serta mempergiatkan program MBI Prihatin antara inisiatif yang telah pun dijalankan. Dalam program pemulihan ekonomi negara ni, kita juga akan memperbanyakkan projek-projek kecil. Yang ini kita akan memberi direct bantuan, maknanya kepada kontraktor kelas G1 dan G2. Dan dalam masa sama mereka juga boleh mewujudkan peluang-peluang pekerjaan. Dan bajet 2022 akan meneruskan pembangunan yang dirancangkan itu. Dan diharap dia akan membangunkan lagi lah ekonomi tempatan di Bandar Ipoh. Dan seterusnya, kalau saya boleh tambah lagi sikit, dalam masa COVID ni ataupun dalam masa ni kita tak boleh nak bergerak semua ni, inilah masa yang kita sedang merangka strategi perancangan. Jadi dalam masa ini kita banyak membangunkan apa dikatakan sebagai pelaburan modal, terutamanya yang aktiviti-aktiviti yang berteraskan pelancongan. Beliau berkata demikian semasa sesi Town Hall Dialog Bajet 2022 di Ipoh. Majlis Bandar Ipoh MBI menjadi pihak berkuasa tempatan PBT pertama di Malaysia melaksanakan pengeluaran permit penjaja sementara PPS secara pandu lalu. Inisiatif itu antara lain bertujuan untuk membantu penjaja kecil menjalankan perniagaan dalam keadaan selamat dan terkawal sepanjang tempoh pandemik COVID-19. Menurut Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumainzi Baharin, kaunter pandu lalu itu akan dibuka dalam tempoh program pemulihan negara PPN fasa kedua. Ini inisiatif Majlis Bandar Ipoh yang membuat satu proses pembaharuan dan pemenang lesen secara pandu lalu. Sebagai tambahan yang kita sedia ada ni secara online memang kita dah ada, tapi ini secara pandu lalu yang mana kita kena ingat macam Bandar Ipoh ataupun di seluruh negara kita pun memang ada jurang digital. Jadi memang ada orang yang memang dah terbiasa dengan online, tapi ada orang peniaga-peniaga kecil ni dia kurang sikit. Jadi dengan pandu lalu ni dia boleh buat kerja dalam masa yang cepat. Dalam masa sama kita boleh dapat penjarakan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas meninjau lokasi pengeluaran permit penjaja sementara PPS di Persiaran ICC Bandaraya 2. Kaunter PPS tersebut akan dibuka pada setiap Khamis mulai jam 9 pagi hingga 2 petang. Pemohon akan dikenakan bayaran sebanyak RM10 bagi setiap permit dan akan mendapat kelulusan serta-merta secara proses pandu lalu. Kenapa lebih baik? Sebab dia macam dia mudah lah, sebab macam like dalam segi SOP ke apa-apa pun macam dia lagi safe lah dan senang lah, tak perlu masuk, tak perlu beratur. Ini memang baguslah sebab pada masa ni yang musim COVID ni banyak masalah. So kita ni jual tepi jalan gerai kan, kita pun menghadapi banyak masalah lah. So kalau dia orang bagi lesen sementara ni memang mengalahkan lah. Boleh. Elok. Kita kiranya kita tak ada belonggok ramai-ramai kan. Kita pandu lalu je. Oh, memang setuju sangat. Seramai 24 pegawai dan anggota unit pengurusan penjaja, Jabatan Kesihatan Awam dan Perkhidmatan Perbandaran MBI selaku urus setia terbabit dalam pengeluaran permit tersebut. Nasib 200 peniaga pasar malam di Ipoh Perak yang terjejas akibat pandemik COVID-19 mendapat perhatian Majlis Bandar Ipoh MBI. Melalui program MBI Prihatin, bantuan berupa barangan makanan telah disalurkan kepada 10 persatuan di sekitar bandaraya ini.
Bantuan itu diharap dapat mengurangkan beban yang ditanggung peniaga selepas tidak dapat menjalankan perniagaan sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, ekoran penularan wabak COVID-19. Dan setiap persatuan ni kita bagi 20 bakul makanan. Jadi jumlahnya akan ada 200 orang. Kepada peniaga-peniaga pasar malam yang kita tahu dah lebih sebulan, mereka tak boleh berniaga. Pesan daripada PKP dan PPN ini. Jadi bila tak boleh berniaga, dia tak ada pendapatan. Jadi untuk kita bagi bakul makanan dulu untuk memastikan golongan-golongan peniaga yang terjejas tadi tu dapat kita bantu. Datuk Romaizi ditemui selepas majlis penyampaian sumbangan barang makanan kepada 10 persatuan peniaga pasar malam di bangunan MBI Ipoh. Bagi peniaga, bantuan itu dapat meringankan beban dihadapi mereka selama ini. Tapi tak semua dapatlah. Kita akan minta lagi badan-badan yang mana yang terlibat, yang sudi membantu, kami mengalu-alukanlah. Thank you very much for PBI ada bagi kita penjaja ahli-ahli ada sikit tolong lah. Sebab sekarang kita sudah 1 bulan lebih tak boleh buka pasar malam. Walau bagaimanapun pada hari ini kita ucap terima kasih lah atas usaha gigih daripada MBI untuk memberi bantuan berupa makanan kepada ahli-ahli kita lah, seramai 20 orang lah. Setakat ini terdapat lebih 2,000 penjaja dan peniaga yang berdaftar dengan MBI meliputi 50 pasar malam yang dilesenkan di bawah MBI. Sebanyak 500 kg ikan kembung segar telah diagihkan secara percuma kepada penduduk di sekitar Kampung Rapat Jaya Tambahan di Ipoh baru-baru ini. Inisiatif oleh Ahli Majlis Bandar Ipoh MBI dan Pertubuhan Muafakat Sejahtera Kinta itu dilaksanakan menerusi program teduhan rezeki MBI Prihatin. Program penyerahan ikan yang dilakukan secara pandu lalu itu telah memberi manfaat kepada penduduk terjejas pandemik COVID-19. Kita edarkanlah kepada semua mereka yang datang ni sebanyak lebih kurang 1 kilo lah. 1 kilo ni lebih kurang dalam 10 ekor lah. Yang agak segar sikit. Jadi kita sampai kepada mereka lah. Jadi ini adalah sebahagian daripada usaha kita untuk kita nak menyelesaikanlah beberapa isu-isu yang berkaitan dengan bantuan kepada rakyat, terutamanya dalam suasana COVID-19 ni. Abu Bakar ditemui selepas program teduhan rezeki MBI Prihatin di Kampung Rapat Jaya Tambahan di Ipoh. Terdahulu, Datuk Bandar Ipoh, Datuk Romaizi Baharin turut bersama-sama meluangkan masa mengedarkan ikan kembung kepada setiap kenderaan yang melalui kawasan berkenaan. Selain daripada itu, program sama turut dilaksanakan kawasan Gugusan Manjoy. Program yang dianjurkan oleh Ahli Majlis MBI Zon 4, Syed Muhammad Nur Isham Syed Hassan dengan kerjasama Aljina Enterprise itu telah memberi manfaat kepada 160 penduduk. Ikan kembung, ayam dan sayur-sayuran antara barangan yang disumbangkan kepada penduduk. Hadir sama pada program tersebut, Pengerusi Prihatin Rakyat Hafiz Sabri. Pasaraya Konsil dan Majlis Bandaraya Ipoh MBI terus mempergiatkan program tanggungjawab sosial korporat CSR semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Baru-baru ini menerusi program e-Konsil Prihatin dan MBI Prihatin, bantuan telah disalurkan kepada Pusat Jagaan Anak-anak Yatim Al-Haras di Taman Cepaka Ipoh. Menurut Datuk Bandar Ipoh, Datuk Romaizi Baharin, program kerjasama ini adalah pendekatan berkesan dalam membantu golongan yang kurang bernasib baik. Prihatin bersama dengan kita punya rakan strategik kita, Konsif ni, banyak bantulah masyarakat, terutamanya masyarakat terkesan hasil daripada pandemik COVID-19 ni. Dan kita beri bantuan ni bukan sekadar apa yang kita dapat laporan, tapi kalau kita analisa ada beberapa kawasan yang ada masalah pun kita akan terus bantu. Beliau berkata demikian selepas program penyampaian sumbangan kepada Pusat Jagaan Anak-anak Yatim Al-Haras di Taman Cepaka Ipoh yang turut dihadiri Pengurus Besar e-Konsil Wilayah Utara 2, Chua Yong Chiang. Sementara itu, bagi penerima menzahirkan rasa syukur terhadap bantuan yang diperolehi. Rasa bersyukur dan dari segi bantuan yang diberi oleh pihak majlis, harap seterusnya lah, janganlah setakat ini saja, sebab kami menanggung ada ramai anak yatim. Jadi dari segi ini saya rasa bersyukur. Terima kasih banyak-banyaklah pada Inklusif dan juga kepada DBI.
Dalam perkembangan lain, menerusi program MBI Prihatin dan Ekonsif Prihatin ini juga, bantuan sama turut diberikan kepada keluarga yang terpaksa mengibarkan bendera putih. Sehingga kini, lebih 10 bantuan telah disalurkan kepada keluarga yang terlibat. Bantuan diberi kepada mereka yang memerlukan tanpa mengira bangsa mahupun agama. Makanan basah dan kering serta barangan keperluan asas yang lain antara yang disumbangkan kepada keluarga yang terlibat. Bagi memastikan kesejahteraan rakyat terus terpelihara, inisiatif sama turut dilaksanakan anggota ahli majlis MBI apabila sama-sama turun padang menghulurkan bantuan. Pemberian sumbangan ini akan dilakukan secara berterusan bagi meringankan beban keluarga yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Sambutan Aidiladha tetap diraikan apabila sebanyak 7 ekor lembu dikorbankan dalam Majlis Ibadah Korban Anjuran Majlis Bandaraya Ipoh MBI. Program anjuran bersama Persatuan Kebajikan Islam MBI Perkip itu dilaksanakan di Surau Al-Ehsan di Ipoh. Aktiviti korban yang bermula sejak pukul 8 pagi itu dijalankan dengan penuh pematuhan Prosedur Operasi Standard SOP Kerajaan. Lagi satu, kalau ke SOP-nya, kita sebelum-sebelum ni kita buat di kawasan lapang, kawasan Padang. Tapi oleh kerana SOP baru ni, hanya boleh buat di surau dan masjid lah. Jadi sambil itu kita sentiasa mengingatkan kepada petugas itu jaga SOP dan juga jaga keselamatan semasa kita melakukan kerja ibadah korban. Ahmad Marzuki ditemui pada program Ibadah Korban MBI dan Perkip di Surau Al-Ehsan di Ipoh. Seramai 50 anggota Majlis Bandaraya Ipoh MBI terlibat dengan program korban berkenaan. Hadir sama dalam program tersebut Datuk Bandar Ipoh, Datuk Romanzi Bahrin dan Ahli Majlis MBI Abu Bakar Hussein. Kesemua daging korban tersebut diagihkan kepada petugas dan kaki tangan di bangunan MBI di Ipoh. Baiklah saudara, Buletin MBI edisi ke-17 berakhir di sini. Anda diingatkan untuk terus patuhi SOP dan duduk di rumah jika tiada keperluan untuk keluar. Selain daripada itu, Dina, marilah kita daftarkan diri untuk dapatkan vaksinasi kerana ia penyelesaian untuk kita menyesuaikan diri hidup bersama. Lindung diri, lindung semua. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.